Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama cikgu untuk RBT pada minggu ini. Minggu ini kita akan belajar berkenaan dengan aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey, kita akan bincangkan lagi berkenaan dengan mari membina kipas solar. Kita tengok apa topik yang akan dibincangkan. Pertama, kita akan melihat alatan atau menyediakan alatan dan bahan. Kemudian kita akan melihat alatan dan fungsinya, bahan dan kegunaannya. Dan kedua, mengira dan membuat anggaran kos, contoh pengiraan anggaran kos bahan, dan kita tengok tugasan untuk latihan pada minggu ini. Okey, menyedia alatan dan bahan. Okey, ini alatan dan bahan. Alatannya dulu. Okey, kita tengok apa alatan yang akan digunakan. Pertama, gunting serbaguna. Gunting ini digunakan untuk memotong buat lekap. Yang kedua, pisau boleh laras, digunakan untuk memotong buat impra. Yang ketiga, perucut wayar, digunakan untuk melucut penebat daripada wayar. Yang keempat, alas pemotong, digunakan untuk melapik bahan untuk dipotong dengan menggunakan pisau. Seterusnya, membaris keluli untuk mengukur, memindah tanda jarak pada bahan projek, pensel untuk membuat penandaan, dan yang terakhir pemutar skru Philip untuk mengetat dan melonggarkan skru Philip pada bongkah penyambung. Kita tengok ini bahan yang akan digunakan. Okey, bahan ini cikgu kelaskan kepada dua, itu satu untuk komponen elektronik, menyediakan kefungsian elektroniknya, dan yang kedua untuk membuat asas, komponen asas bahan kipas solar tersebut. Okey, kita tengok yang pertama, batang aiskrim digunakan untuk mengukuhkan bahagian tapak. Yang kedua, buat lekap untuk membuat bahagian tapak projek. Dia nak kukuhkan tadi dengan batang aiskrim. Buat lekap tu dah ada, kita letakkan batang aiskrim untuk lebih kukuh. Sebab buat itu daripada kertas, jadi bila guna batang aiskrim dia lebih kemas dan lebih kukuh. Seterusnya, glue sentuh. Okey, mencantum kepingan bahan yang dipotong. Kemudian buat impra untuk buat bahagian badan. Dan yang terakhir, kipas atau bilah kipas menggerakkan motor apabila disambung dengan panel solar. Okey, ini bahan yang terlibat dalam kefungsian kipas solar tersebut. Wayar menghubungkan komponen elektrik dan mengalirkan arus elektrik. Kedua, motor menukar tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Ini cikgu dah terang dalam kelas dengan kefungsian motor dan sebagainya. Okey, switch memutuskan dan menyambung litar elektrik. Ini penting. Switch dia cikgu terang dalam kelas, di mana switch ini penting untuk mengelak daripada berlakunya pembaziran tenaga. Maksudnya tak adalah sepanjang masa dia akan berfungsi. Okay, panel solar menyerap cahaya matahari bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Dan yang terakhir, bongkah menyambung dua atau lebih wayar. Okey. Ini fokus kita untuk hari ini. Kita nak fokus kepada mengira dan membuat anggaran kos. Ini contoh pengiraan anggaran kos bahan yang akan digunakan untuk menghasilkan kipas solar. Okey, ini contoh dia terdapat dalam buku teks kamu. Okey, pertama, bahan yang kita gunakan tadilah, bahan yang kita tunjukkan tadi. Kita senaraikan semula dalam jadual.
beserta dengan harga seunit dan juga kuantiti yang akan digunakan. Okey. Motor pertama, spesifikasi dia, spesifikasi 3 volt hingga 6 volt DC. Okey. Dianggarkan dalam buku teks ni, dia buat anggaran lebih kurang RM2 per unit. Kita perlukan 1 unit. Yang kedua, kipas bilah lembut atau bilah kipas lembut, saiz diameter 80 mm, harga lebih kurang RM1.20 per unit. Kita guna 1 unit. Panel solar 3.7 voltan, 0.55 watt. Okey, lebih kurang RM5.80 per unit. Okey, ini 1 unit. Swiss 3A250 volt, 70 sen per unit di harga yang dianggarkan. Glue sentuh RM3.80 per unit. Bot lekap, okey, RM4.50 per keping. Harga sekeping lah. Okey, bot infra saiz 3 mm, RM3.80 sekeping atau per keping. Bongkah penyambung, dia ada 12 slot dekat sini, harga lebih kurang RM1.20. Tapi kita guna 3 slot sahaja. Okey, batang aiskrim, okey, RM1.80 per paket. Ini dia tak spesifik paket ada berapa. Nanti dalam latihan cikgu akan spesifikkan berapa bilangan batang dalam sepaket supaya mudah kita nak buat pecahan nilai untuk mengira jumlah harga tersebut. Okey, kalau kamu tengok di sini, okey, harga-harga diletakkan, tapi ada sedikit harga yang mungkin kamu rasa keliru. Okey, contoh kat sini, perhatikan anggaran kos bagi glue sentuh, bot lekap dan bot impra. Okay, nampak macam keliru sikit kat situ. Kalau awak tengok, macam mana dia boleh letak 50 sen tiba-tiba 10 sen. Okay, mengapa harga setiap unit tidak sama dengan harga yang digunakan bagi menyiapkan satu projek? Okay, kalau awak tengok, begitu juga glue sentuh. Okay, wire pun begitu juga kalau awak tengok dekat sini. Okay, kenapa? Siapa yang boleh respon? Nanti boleh respon. Okey, disebabkan oleh penggunaan bahan tersebut tidak diguna secara keseluruhan. Dia hanya guna sebahagian daripada bahan yang disediakan. Jadi harga dia mengikut pecahan dia lah. Jadi kalau dalam contoh latihan nanti cikgu letak berapa per yang kita gunakan. Mungkin 1/10, 1/5, 1/2 untuk memudahkan kamu buat pengiraan jumlah harga. Okey, tapi dalam buku teks dia buat anggaran secara random, secara rawak, secara anggaran begitu saja. Okey. Tengok. Itu di tugasan kamu. Okey, tugasan kita akan buat hari ini. Ya, kita buat sama-sama lah. Okey. Nanti awak boleh buat berdasarkan apa yang cikgu ceritakan di dalam paparan ni. Okey, ini contoh daripada buku aktiviti kamu. Cikgu menggunakan buku aktiviti kamu yang disediakan, buku surat 38. Okey, kamu tengok, lengkapkan jadual di bawah dengan membuat kiraan anggaran kos bagi produk yang dihasilkan oleh anda. Jadi kita produk ni sebenarnya kita belum hasilkan. Sebab projek ni seperti yang cikgu maklumkan dalam kelas, kita akan hasilkan pada minggu panitia. Sebab bahan pun belum sampai, dah di order dan kita akan buat pada minggu panitia. Okey, kita tengok. Okey, ini bahan dan juga harga seunit. Kita tengok motor, harga seunit. Berapa kuantiti yang digunakan, bilah kipas, panel solar, Swiss, wire,
glue sentuh, buat lekat, buat impra, bongkar menyambung dan batang aiskrim. Okay, apa yang cikgu nyatakan tadi, di bahagian mana yang harga dia kita boleh kira berdasarkan berapa penggunaan yang kita gunakan, tidak secara keseluruhan. Contoh wire di sini, cikgu letakkan 1/5. Senang supaya awak dapat buat anggaran yang lebih tepat. Anggaran tapi lebih tepat. Okey, harga RM1 per meter. Okey, wire. Jadi kita guna 1/5 daripada 1 meter. Okey. Glue sentuh. Kita guna 1/10 daripada 1 tube yang kita beli, RM3. Anggaran ni harga cikgu letakkan harga yang sesuai lah. Okey. Buat lekap lebih kurang kita guna separuh 1/2 daripada 1 buat RM5. Buat impra 1/2 RM4 harga. Bongkar penyambung, satu bongkar tu mempunyai 12 slot. Kita guna 3 slot, maka kita pecahkan berapa jumlah harga yang terlibat. Okey, kemudian batang aiskrim. Ni cikgu lebih spesifikkan. Satu paket tu mengandungi 30 batang. Harga lebih kurang RM3. Itu satu batang lebih kurang 10 sen. Maka kita gunakan 6 batang. Nanti kita tengoklah berapa harga dia. Okey, ini jumlah harga setelah kita buat pendaraban. Okey, kita darab kuantiti dan juga harga per unit. Kita dapatkan jumlah harga tersebut. Okey, untuk dapat jumlah keseluruhan, maka kita tambah semua jumlah harga bagi setiap bahan yang digunakan. Okey, maka kita akan dapat harganya RM16.90. Nanti awak boleh dapatkan, awak boleh buat berdasarkan harga yang cikgu bagi. Awak jangan terus salin harga yang cikgu dah bagi. Jumlah dia tu awak kira, supaya awak dapat membuat pengukuhan. Selain daripada RPT, awak boleh buat pengukuhan untuk mata pelajaran matematik. Jadi sini awak boleh gabung jalin dua subjek dalam satu mata pelajaran. Okey. Nanti awak boleh buat. Siapa yang dah ada buku aktiviti terus boleh buat. Siapa yang belum ada boleh download daripada Google Classroom. Memang cikgu dah masuk dia punya salinan gambar buku surat 38 ini. Okey, terima kasih. Sekian, kita jumpa lagi di sesi Google Meet yang akan datang.